ta'wil dan tawakuf dan tafwid. Seharusnya atau sebaiknya tafwid atau takwil yang kita harus pegang ataupun mengikut mufti. Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kita ada konsep bagi orang awam terutamanya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang ditetapkan oleh autoriti, kerajaan, pemerintah dan lain adalah menghilangkan khilaf atau mengangkat khilaf, yarfa'ul khilaf. Berarti kita ikut atau pegang pada keputusan autoriti. Ini. Maka dalam kes apakah takwil atau tafwid, mana satu yang perlu didahulukan? Kalau kita bincang dalam bab ini, saya akan jawab, of course kita ikut autoriti bagi orang awam terutamanya. Kerana mereka pun tak faham nak pakai yang mana. Kan? Jadi mereka, contohnya, pihak pejabat pejabat Perdana Menteri pernah atau baru menerbitkan beberapa tahun yang lepas atau tahun lepas kalau tidak salah, tahun 2022 maaf, iaitu menerbitkan salah satu terjemahan yang agak terkenal di Malaysia, Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan Al-Quran, Pimpinan Ar-Rahman edisi baru yang memasukkan dengan makna yang tafwid atau takwil dan lain-lain misalnya. So untuk menukil bagi yang tidak yang awam, kita boleh pakai je lah perkara tersebut. Ikut saja kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau orang tanya pendapat saya sendiri sebagai ahli akademik macam mana? Jadi benda ini tergantung, dia nisbi. Nisbi itu maksud dia tergantung pada jenis orang dia. Kalau setaraf seperti Imam Ghazali dan lain-lain, mereka lebih memilih tafwid. Kerana mereka tidak mahu terdedah pada kesalahan dalam mentakwil. Pada waktu yang sama, diorang tidak merasakan konflik atau tidak ada konflik apabila meletakkan yad, mengisbatkan yad tanpa berfikir yad itu dengan makna anggota tangan. Itu mereka boleh. So they have no problem. Terutama di kalangan Sufiyah juga sama. Maka itu sebab tu Imam Ghazali dia menerangkan dalam kitabnya Iljamul Awam tu dalam bab ini. Okey, dalam itu satu. Yang kedua, hadirin wal hadirat hafizakumullah, ada di kalangan ilmuwan maupun juga awam yang mungkin agak susah untuk menerima tafwid, dalam erti it doesn't solve the issue. Dia tidak menyelesaikan masalah tersebut bagi dia. So dia nak tahu juga, dia nak kena ada makna, atau kalau tak, like masih perlu kepada penjelasan. Maka dalam kes ini mereka memilih takwil, terutama di kalangan ulama-ulama dari alam Melayu, dari Indonesia yang ghairu natiqina bil lughatil arabiyyah, yang tidak berbicara bahasa Arab. Tak macam Datin Munah lah. Ini contoh dia. So yang tidak berbicara bahasa Arab, so bila dia baca yadullahi faqa aidihim, dia tahu bahasa Arab. Yadullahi faqa aidihim, yad itu tangan. Tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Bila sebut tangan Allah je yang digambarkan adalah anggota. Contoh dia. So there's a conflict. Jadi might as well takwil terus bagi dia. Iaitu kekuasaan Allah lebih tinggi dari kekuasaan mereka. So dia tak terfikir kepada anggota, dia dah fikir makna takwil tersebut. Itu seperti itu. Cuma bagi orang awam, kita kena ikut autoriti lah. Iaitu mengikuti mufti atau ikut autoriti. Saya bagi contoh Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM baru-baru ini oleh pejabat Menteri Perdana Menteri PMO, itu adalah di paling tidak diselia dan bukan dikawal atau dikonsult dan ikut bengkel bukan seorang atau dua mufti, beberapa mufti. Jadi ingat mufti kita pun banyak, bukan tak ada di Malaysia ni, kan. So mereka bersama-sama duduk untuk membahas pentasihan Pimpinan Ar-Rahman yang terbaru tu misalnya.
Hadir wal hadir hafizakumullah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada satu lagi soalan dari minggu lepas. Dr. Azza Ahra bertanya, bagaimanakah konsep masa dalam akidah Islam? Adakah teori relativity of time oleh Einstein selari dengan akidah? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya kena disclaimer dulu. Ya. Dan saya tidak begitu menguasai Einstein dan juga relativity dia. Kerana fokus bidang saya lebih kepada manuskrip dan juga turas heritage. Walaupun banyak isu-isu baru yang saya kena berhadapan sebagai ahli akademik, tapi yang bab ini belum lalu lagi. Jadi bab lain kita lalulah, isu pluralism, liberalism kan, dan lain-lain itu kita dah lalui, tapi yang ni belum. So saya tak boleh nak ulas yang Einstein tersebut. Akan tapi konsep masa dipanggil zaman. Apakah zaman di sisi Islam? Zaman di sisi Islam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Adanya peredaran waktu, adanya peredaran masa, ta'aqubul yakni awqat minan nahari ila layali, daripada siang ke malam, malam ke siang lagi, lalu ke malam kan, atau ada waktunya, ada phase dia. Sekarang ini waktu dulu Allah SWT cipta kita dari tiada kepada ada. Itu dah masa dah. From non-existent into existent. Berarti kita dah masa. Itulah makhluk. Dan dari kita ini roh, lalu ada mithaq alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh dikumpulkan semua. Bukankah aku, iaitu Allah SWT berfirman, Tuhan kalian? Lalu mereka kata qalu bala syahidna. Benar, kami semua menyaksikan. Lalu dijadikanlah roh-roh itu, dimasukkanlah di rahim-rahim. Kan? Lahirlah anak tersebut, membesar, lalu mati. Ini semua baru. Ini masa. Setelah habis kubur, alam kubur nanti, tiup sangkakala, kita akan mahsyar, akan bangkit kembali. Ini akan sampai masanya. Ini semua masa zaman. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan di FB Live IKIM FM pada waktu ini Doktor, dari Kamarul bertanya, kenapa sekarang ni kebanyakan masyarakat meletakkan sifat hayat Allah itu di tempat yang salah dan mudah pula menyalahkan orang lain bila kita bertanya mereka, adakah mereka itu salah mentelaah kefahaman sifat Allah tersebut? Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak keliru sedikit dalam memahami soalan ini. Mungkin mudahnya yang boleh saya faham iaitu bagaimana dengan seseorang yang mungkin tersalah dalam memahami sifat hayat Allah ataupun semua sifat-sifat Allah yang lain dalam hal akidah tersebut, tapi apabila diingatkan mereka enggan menerima atau tidak bertanya dahulu atau enggan menerima yang mereka itu pernah salah. Mungkin itu, wallahu alam. Okey. So seumpama itu adalah soalan yang dimaksudkan, maka jahil ni ada dua, tuan-tuan dan puan. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil ini ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab tu apa? Dia itu jahil akan dia itu jahil. So ini yang teruk. Ini kes yang orang dah dibagi tahu tak nak dengar. Kalau jahil basit, dia ringan. Dia apa hukum ni? Tak tahu. Dia kata, tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu itu, nama dia jahil basit. Jadi jahil basit tinggal belajar, selesai. Cuma jahil yang pertama tadi, jahil murakkab, ini adalah penyakit yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk kita hilangkan. Dengan cara macam mana? Iaitu kita ni kena menuntut ilmu. Kita kena belajar. Kita tak boleh ego, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, basit pun menuntut ilmu. Tapi yang jahil murakkab ni dia kena tuntut ilmu dengan bimbingan yang lebih tekun. Supaya penyakit hati dia tu boleh hilang. Diri wal hadra abidakumullah. Dan ilmu tu penting. Jadi kenapa kita perlu untuk mendengarkan pengajian-pengajian di radio IKIM atau IKIM FM? Kerana iktibar pada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Iaitu apa? Al-ilmu bila amalin jununun.
ilmu tanpa amal itu kegilaan. Akan tetapi wal amalu bila ilmin la yakun. Sedangkan amal tanpa ilmu itu tidak sah. So yes, kita kena belajar, dan dengan belajar ini kita harap Allah SWT bukakan diri kita dengan berbagai muhasabah, taubat, taqwa dan taufik dan hidayah, insya-Allah. Amin ya InsyaAllah. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Doktor. Satu soalan lagi di FB Live IKIM FM. Ahmad Nazri Yaakob bertanya, Doktor, sifat nuzul ini adakah ia bertakluk dengan takluk tanjizi hadis? Bagaimana? Sifat tidak dikatakan sifat nuzul. Tunggu dulu tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya. Kalau yang dimaksudkan nuzul sebagai sifat ismun lis sifat. Apa ismun lis sifat? Nama bagi sifat, kan, contoh dia, maka dia menetapkan nuzul bagi sifat Allah tanpa tahu apakah itu. Kan, maksud dia bagaimana nuzul tak ada. Apa makna nuzul pun tak ada. Diserahkan kepada Allah SWT. Cuma dia kata sifat ismun lis sifat. Dia macam tafwid tapi bukan tafwid sahaja. Kan? Sebab dia kata dia adalah nama bagi sifat nuzul. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, kita tak tahulah dia ta'alluq tanjizi hadis ke, ta'alluq tanjizi apa qadim ke apa ke, tak ada kaitan sebab kita tak tahu makna dia. Ta'alluq ini apabila kita tahu qudrah. Qudrah ini apa? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Iaitu sifat yang dengan sifat qudrah tadi Allah SWT mewujudkan segala perkara yang tiada kepada ada atau perkara yang ada kepada tiada. Allah memberi dan lain-lain. Contoh dia. Itu nama dia adalah sifat qudrah. Hadirin wal hadirat. Maka dia ada ta'alluq lah. Ta'alluq dia dengan itu ta'alluq tanjizi hadis. Misalnya ni. Sifat ilmu. Ta'alluq tanjizi qadim. Tapi nuzul dia adalah ismun lis sifat bagi pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tidak adalah istilah dia ta'alluq tanjizi apa dan lainnya. Dan bukan dengan makna nuzul turun. Turun dari atas langit, turun dengan makna hakiki turun. Tak, itu pendapat golongan Hasyawiyatul Hanabilah di kalangan Mujassimah. Dan ini ditolak hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ahli Sunnah Jemaah tidak memahami seperti itu. Kalau tidak pun kita tafwid. Ya, itu hadis Nabi SAW. Aku beriman dengan hadis tersebut. Aku serahkan maknanya kepada Allah. Ataupun takwil. Hadis tersebut, Allah turun 1/3 malam. Bukan Allah zatnya turun. Bukan berpindah intiqal. Seperti Al-Hafiz Ibn Abdul Bar meriwayatkan dalam kitab Tamhid sendiri. Imam Malik berpendapat turunnya itu bukan turun intiqal. Akan tapi nuzulur rahmah. Turunnya rahmah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Rashid bertanya, Ustaz, bagaimana nak mengenali ta'alluq iradah? Ta'alluq iradah. Semua perkara yang berlaku pada hari ini adalah pembuktian ta'alluq. Adalah pembuktian ya inilah murad Allah SWT. Kita kata macam tu. Dan kita tahu iradah Allah iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Kan? Satu pendapat, ada pendapat yang mengatakan bila dah wujud ta'alluq tanjizi hadis lah. Walaupun ada khilaf. Tapi yang kita sepakat ta'alluq tanjizi qadim. Berbeza dengan sifat qudrah. Sifat qudrah Allah ta'alluq tanjizi hadis. Lalu bagaimana kita nak mengenal? Aiman ada kat konti lah hari ni. Kalau bukan Allah berkehendaki, saya tak sampai sini Datin. Kan, hadir wal hadirat hafizakumullah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dengar radio, kalau bukan iradah Allah untuk tuan-tuan semua tak dengar IKIM FM, tuan-tuan tak dengar sama ada melalui Facebook ke YouTube ke maupun radio. Kan? Saya dengar lah. Berarti itu adalah kehendak Allah SWT. Ustaz, kira-kira iradah Allah saya tu jadi orang kaya ke miskin Ustaz? Wallahualam, tak tahu, belum terjadi. Saya doakan semua je sukses semuanya. Semuanya berjaya semuanya. Amin. Dan kalau berjaya, itu iradah Allah dah tu. Yeah. Kita doa, kita harapan. Tapi Ustaz doa tu boleh ke kalau Allah tak nak macam tu Ustaz doa?
Allah berkehendak saya doa lah ni. Saya doa tadi sebab itu iradah Allah untuk saya berdoa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah jawapan ini cukup insyaAllah. Ya, insyaAllah. Cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, masih lagi bertanya. Nak dapatkan kita pengajian ini, anda boleh dapatkan melalui Encik Johari ini. Boleh hubungi 0192380466. Encik Johari insyaAllah akan membantu. Dan di akhirnya untuk waktu ini bersama Dr. Aiman, tinggal